Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Diharapkan sehat. Kita telah pun berada di penghujung bulan Januari, 31 Januari 2022. Bersama saya Fariha On dan juga Naz Rahman. Ceria betul Fariha kita hari ini. Walaupun tak pakai merah menyala kerana kebanyakan rakyat Malaysia yang bukan Melayu sedang menyambut Tahun Baru Cina kepada kaum Cina Malaysia. Kongsi Facai in advance gitu ya. Semoga Tahun Baru Harimau ini membawa kebaikan yang berpanjangan buat kita rakyat. Moga-moga. Dan juga Nas juga nanti sekeluarga akan menyambutnya. Oh, pasti dia kata dia nak sing-sing lengan masak Sisi untuk buat anak-anak kemar-kemar rumah. Selalunya kaum wanita yang masak, tapi selalunya kita buat tradisi baru. Nazrudin akan memasak mixed vegetable. Itu je saya boleh masak. Begitu. Okeylah. Pengalaman pun banyak, jalan-jalan cari makan pastinya. InsyaAllah. Janji kita kena masak sedap. Dan malam ni juga. Jadi untuk mereka yang berbangsa Cina akan mengadakan reunion dinner di mana semua akan berkumpul di rumah masing-masing. Jadi tetapkan SOP itu yang kita nak sarankan di MHI pada pagi ini. Ya. Baik. Okey, kita nak kongsikan sedikit pengisian MHI pada pagi ini. Kita mulakan sikit perkembangan. Semalam kita dah dapat lihat juga ini antara tular perkabarannya berkenaan dengan puting beliung di Ipoh Perak semalam. Petang semalam nampaknya visual berkenaan dengan puting beliung tu memusnahkan rumah itu sendiri kan. Memang kita pun pelik kenapa kebelakangan ni ada je puting beliung di beberapa kawasan. Sebelum ni di Selangor, semalam di Perak. Tepat sekali. Walaupun dari segi saiznya lah nampak kecil juga puting beliung yang kita nampak di sini ya. Tapi pihak bomba telah menerima panggilan pada jam 6.40 petang yang memaklumkan kejadian ribut kawasan sekitar Taman Tasik Damai dan Kampung Tawas. Sebelum anggota bergegas ke lokasi, beberapa rumah telah pun terjejas. Ada yang sampai bumbungnya tercabut, Fariha. Dan kita nak mohon juga pada kalian sebab kita tahu kan esok kan cuti, 1 hari bulan cuti, 2 hari bulan cuti. Jadi pastinya mereka ni ada yang pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi jaga-jaga, jaga diri. Dan mungkin juga sebab cuaca ni tak menentu, kita mulakan balik mengajar diri kita, mendidik diri kita, tengok meteorologi bagaimana. Kan sebab amaran-amaran ni kita yang kena mencari ilmu tu kan, walaupun kita rasa meteorologi tak share dan sebagainya, tapi kita sendiri boleh pergi ke laman sosial mereka, web mereka untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan berkenaan dengan cuaca. Kita ketekilan juga dengan keluarga yang mungkin bakal menyambut Tahun Baru Cina tapi telah pun terjejas dengan fenomena puting beliung ini. Jadi kita doakan supaya semuanya selamat, tiada kecederaannya berlaku. Dan walaupun ditimpa kecelakaan seperti ini, rakyat Malaysia terutamanya keluarga yang telah terjejas masih dapat menyambut Tahun Baru Cina sebaik yang mungkin. InsyaAllah jaga diri masing-masing ya. Ya, kita doakan yang terbaik buat mereka. Itu antara perkembangan yang kami bawakan sedikit berkenaan dengan cuaca ataupun keadaan puting beliung di Ipoh Perak. Dan sekarang ni saya tahu pagi ni pastinya ada yang merancang untuk balik ke kampung kan? Betul. Jadi merancang perjalanan ni seperti mana Plus juga telah mewarakan bagaimana perlu mengatur perjalanan waktu tu. Mana yang lebih jauh, gerak awal sikit lah. Gerak awal pagi, sebelum pukul 9 pagi gerak awal. Mana yang dekat tu nak pergi balik Johor ke apakah, tengah hari sikit boleh gerak. Macam-macam cerita yang kita dah dengar. Ada yang 13 jam ke Perlis, 12 jam ke Kedah. Jadi kepada anda yang sedang berada di perjalanan sekarang juga, jangan lupa pantaulah keselamatan masing-masing. Kita pastikan kenderaan kita dalam keadaan yang lengkap dan sebagainya. Jadi kepada dari Ipoh, kita bawa anda semua ke Melaka pula. Ke Little Beijing. Kat mana tu? Di Melaka ni ada 2 kampung yang telah bergabung tenaga dengan hasil daripada penduduk setempat ni. Diorang bergabung tenaga, gambling tenaga, diorang hias bersama-sama. Dahsyat betul. Jadi berpusu-pusu ni orang dari Malaysia. Dari Kedah sampai ke Johor, ada Sabah Sarawak juga yang turun ke Little Beijing di Melaka ini hanya untuk bergambar suka-suka begitu. Itu antara kisah yang kita akan bawakan di MHI pada pagi ini. Tapi saya nak perkenalkan Fariha. Fariha ni biasa tak bila berkunjung dengan rakan-rakan Cina sewaktu Tahun Baru Cina? Tak, saya tak ada. Saya dah lama dah. Waktu sekolah dulu adalah macam pergi rumah sebab saya ada kawan Cina dulu kan. Jadi Tahun Baru Cina tu pergilah. Lepas tu apatah lagi sekarang dah Covid semua. Dia ada satu benda yang saya memang selalu mesti akan you ada keripik istimewa itu tak? Pernah tak makan? Namanya keripik ngaku. Ngaku? Ngaku. Jangan tak ngaku tak pernah makan. Itulah Mesti pernah makan. Saya
Saya sebelum ni tak pernah makan. Tak pernah makan? Tak pernah makan. Ish. Jadi kepada anda semua yang mungkin tak pernah rasa atau tak pernah dengar, keripik ngaku kita saksikan sempena Tahun Baru Cina. Oh, ngaku. Ngaku. Buah ngaku atau juga dikenali sebagai arrowhead dan sengkuang Cina adalah sejenis buah bermusim setahun sekali. Ubinya berbentuk seakan bawang dan bersaiz kecil, sementara isi pula berwarna putih. Buah ngaku kebiasaannya diproses menjadi keripik. Musimnya di antara bulan Disember hingga bulan Februari. Maka tidak hairanlah setiap kali menjelang perayaan Tahun Baru Cina, keripik ngaku menjadi kudapan atau makanan ringan yang wajib dihidangkan. Hasanah Haji Iksan, 47 tahun, seorang tenaga pengajar di Kolej Universiti Swasta, turut mengambil peluang menjalankan perniagaan keripik ngaku secara dalam talian sejak 4 tahun lalu. Dia bermula apabila kawan saya memperkenalkan keripik ngaku. Dia tinggal di Kedah. Jadi bila saya rasa tu memang ada kelainan dan saya fikir why not saya sebarkan lagi keripik ngaku ni kepada rakan-rakan lah. Dan ngaku ni, buah ni dia orang kenal dengan orang Cina. Jadi saya fikir tak ada orang Melayu yang nak buat ni secara meluas. Jadi saya fikir saya memang berniat untuk meluaskan lagi lah keripik ngaku ni untuk terutamanya kepada orang Islam. Sekotak buah ngaku mampu menghasilkan sebanyak 19 balang keripik. Hampir setiap tahun, dia memerlukan anggaran dalam 10 kotak buah bagi memenuhi tempahan dan permintaan daripada pelanggan. Proses penghasilan pula sama seperti keripik yang lain. Namun disebabkan saiz buah ngaku yang agak kecil, memberikan kesukaran ketika mengupas dan menyagatnya. Keenakan rasanya yang asli dan sedikit berlemak seperti keripik ubi membuatkan ramai yang sering membuat tempahan berulang kali. Rasa dia, keripik ngaku ni, dia macam kentang pun ada, macam ubi pun ada. Dia susah nak describe. Lepas tu bila kita makan tu dia macam nak makan lagi, dia ada kelainan kat situ. Dan semestinya bila makan keripik aku ni dia kena banyak minum air lah. Dia ada khasiat dia yang sendiri. Keripik ni dia setahun sekali, kemudian saya nak orang Islam, orang Melayu rasa keripik ni. Sebab bila saya beli, saya mesti berdampingan dengan orang-orang Cina yang membeli buah-buah ni. Tak ada orang Melayu yang beli. Dan selalu orang Cina tanya, you buat apa buah ni? You buat apa? Oh, you buat juga ya. Kata, ini makanan orang Cina je, orang kata macam tu kan. Jadi saya rasa seronok dapat buat dan orang Melayu dapat makan. Bermula dengan mengupas buah ngaku, proses penghasilan keripik ini perlu melalui beberapa langkah bagi mengekalkan kerangupan. Buah yang siap dikupas, kemudiannya dimasukkan ke dalam bekas yang berisi air sejuk bagi memastikan buah tahan lebih lama. Seterusnya, buah disagat terus ke dalam kuali bersama minyak yang sudah dipanaskan. Apabila keripik sudah separuh masak, masukkan 1 sudu bancuhan air garam bagi menambahkan lagi rasa lemak. Proses menggoreng pula memerlukan kesabaran kerana buah ini sejenis buah yang berair dan memerlukan masa untuk kering. Kawalan api juga penting bagi memastikan keripik tidak hangus. Selesai menggoreng, keripik akan diangkat, ditoskan minyaknya dan dibiarkan seketika.
Keripik ngaku dengan kandungan pelbagai khasiat seperti kaya dengan vitamin C dan vitamin B1 pasti menjadi snack edisi terhad pilihan ramai. Woi, remeh gak? Digoreng rangup untuk anda merasanya. Selalu saya dapat 5. Itulah dia. Kali ni kita dapat aku. ngaku sajalah tapi jangan main komen Azad. Boleh. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasanya? Jadi apa yang kita dapat lihat tadi, rasa dia sikit macam ubi, sikit macam keledek, tapi apa yang pasti sekali masuk dalam mulut pasti nak lagi, betul? Betul lah. Dia macam sabar. Dia macam kita macam keripik kentang sikit. Betul, kunyah lagi. Itu dia. Macam keripik ubi sikit. Oi, tiba-tiba dia tukar. Tersandar terus. Begitu. Hai. Macam nak cara saya jadi host pengajar cari makan ni. Hebat dia. Tapi sebab dia setahun sekali, tapi macam anda sendirilah. Memang tahun baru Cina je ada keripik ni ke? Selalunya kalau saya jumpa ni tahun baru Cina je. Saya pasti mesti ada sepanjang tahun, tapi pokoknya dinamakan arrowhead kan. Dan selalunya ada 3 jenis pokok yang suka orang Cina beli untuk letak kat rumah sewaktu tahun baru Cina. Antaranya adalah pokok arrowhead, membawa kebaikan untuk rumah atau kesejahteraan. Jadi itu antara budaya yang kita belajar kalau kita berdampingan dengan kaum Cina. Banyak kita boleh belajar. Perspektif kita lebih luas, kita buka minda, kita buka hati kepada rakyat Malaysia lain. Itulah dia semangat keluarga Malaysia. Sambil-sambil kita makan ni. Pedebik kata ready dah. Little bitching tu. Kita makan. Sambil ngaku sajalah keripik ngaku ni memang sedap kan. Jadi sambil Fariha enjoy keripik ngaku je, kita kembali kepada cerita atau kisah kita. Kita ke Little Beijing, bukan di China tapi di Melaka, untuk kunjungan pelancong-pelancong di Malaysia. Kita saksikan. Selepas setahun menyepi gara-gara pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Ekoran Pandemik COVID-19, tahun ini, Tahun Baru Cina kembali disambut dengan meriah. Sejak 2 minggu lalu, Kampung Macap Baru di Alor Gajah Melaka mula menjadi tumpuan orang ramai. Ini kerana sejak hampir 20 tahun, perkampungan ini sememangnya terkenal dengan keunikan hiasan Tahun Baru Cina. Bukan setakat gantungan tanglung, namun deretan hiasan pokok bunga sakura dan pelbagai dekorasi yang dipasang sepanjang jalan kampung memberi suasana yang berbeza kepada pengunjung. Bagi mewujudkan suasana lebih meriah, pelbagai dekorasi termasuk patung haiwan yang mewakili zodiak Tahun Baru Cina diletakkan bersama-sama. Lebih istimewa lagi, ini adalah hasil kerjasama dan muafakat penduduk kampung itu sendiri. Menurut Ketua Kampung Macap Baru, Michael Tai, kerja-kerja menghias kampung ini telah dimulakan pada penghujung bulan November lalu. Penduduk semua kira satu hati, tak kira bangsa. Dia orang kerja bersungguh-sungguh, siang dia orang kerja. Sebab kerja siap, dia membarik sampai kerja sampai tengah malam, pukul 2, pukul 4 untuk menjadikan atau menyiapkan hiasan yang ada sekarang. So, terima kasih pada orang mula lah untuk meluangkan masa untuk mencantikkan dan membawakan satu keistimewaan kepada kampung kita. Bagi Fu Hiap Long, untuk menambah keceriaan kanak-kanak ketika Tahun Baru, dia turut meletakkan sebuah peti harta karun di hadapan rumahnya. Budak-budak mari tengok, dia suka, kita boleh kasih dia ambil lah ini barang. Ini free punya barang lah. Budak-budak Maya suka cincin lah, jempol lah, emas lah. Ini barang tiap-tiap tahun pun ada buatnya. Kasih budak-budak dia suka punya barang. Selain kawasan rumah, penduduk turut menghias kawasan sekolah yang terletak di dalam kampung berkenaan. Selain menjadikan suasana sambutan perayaan lebih meriah, mereka berharap kerjasama yang ditunjukkan ini dapat dijadikan contoh dan ikutan generasi muda. Zaman sekarang, budak-budak cuma tahu telefon bimbit, tahu internet saja. Tetapi dia orang sudah jauh daripada apa yang sekarang kita buat. Jadi kita harap kita buat sendiri apa yang kita boleh buat sekarang. Budak sekarang dia orang dapat tengok dan akan sambut apa yang kita buat sekarang dan berterusan.
Pada waktu malam, suasana kampung akan berubah apabila lampu-lampu dan tanglong mula dinyalakan. Nyalaan lampu pelbagai warna membuatkan pengunjung merasakan mereka seolah-olah berada di Little Beijing, China yang meriah dengan sinaran cahaya. Selain bersiar-siar bersama keluarga dan anak-anak, pastinya bergambar dan bersuah foto suatu kemestian untuk dijadikan kenangan. I feel surprised and happy to see they all take the initiative to do the so nice decoration for Chinese New Year. I'm proud that Melaka has such a nice place in Melaka. Saya rasa ini adalah inisiatif yang terbaik lah. Semangat kejiranan. Inisiatif dia orang untuk meraihkan, memeriahkan Chinese New Year. Nampak wow lah. Sebab cantiklah dia orang punya dekor, ada lampu-lampu, ada hiasan. Kampung ini turut menjadi perhatian pelancong luar negara untuk menyaksikan sendiri kemeriahan dan keterujaan pelbagai kaum di Malaysia meraihkan perayaan yang ada. Syabas. Saya bagi 5 wow. 5 wow. 1, 2, 3, 4, 5 wow. Bukan senang nak dapat wow daripada Farikah ni tau. Tapi di sana kita nampak 2 kampung bergembling tenaga diselami dengan kasih sayang dan juga keutuhan hidup berkomuniti antara satu sama lain. Inilah semangat Malaysia yang saya nak tengok. Betul. Hidup orang Melaka. Orang Melaka. Semangat orang Melaka. Ramai orang Melaka dah ni. Dan itu antara pengorbanan mereka juga sebab mereka katakan macam mana anak-anak sekarang ni asyik dengan handphone je. Tapi mereka memberi satu lagi persepsi baru lah yang realiti, dunia realiti sebenarnya bagaimana untuk menyambut Tahun Baru Cina ni. Baik, tahniah diucapkan kepada mereka kerana membawa satu semangat yang lain Tahun Harimau ni kan. Memang hari harimau lah kalau ini macam bagus. Baik, kita mau berhenti rehat. Sabar kita rehat seketika dan bila kita kembali kita akan bersama-sama dengan keluarga Malaysia, mereka yang telah orang kata kahwin campur-campur begitu. Jadi diorang macam-macam perayaan ada. Hari Raya ada, Chinese New Year pun ada, Christmas pun ada. Macam mana kita nak utarakan semangat keluarga Malaysia ini kepada anda? Saksikan dalam Malaysia hari ini. Selepas ni. Apa lagi? Kepek. Kawan saya bernama Joylin dengan Lee. Happy Chinese New Year both of you. I harap Tahun Baru Cina ini mendatangkan lebih banyak orang kepada anda. I harap both of you can succeed in your both careers. I wish both of you a very good luck. Happy Chinese New Year to all friends and Carmen dekat England. So I hope you enjoy your Chinese New Year there lah. I would like to wish Happy Chinese New Year to all the Chinese in Malaysia and as well my friend, he's Mr. Lee, and I really wish him a good and a best of the year for him lah. Hi Cher, selamat Tahun Baru Cina. I hope you all the best this year and happy always. Hi Meili, hope selamat Tahun Baru Cina and hope we can celebrate Chinese New Year happily and meet with our family reunion and makan banyak-banyak and happy always. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak bawakan semangat keluarga Malaysia. Itulah dia. Saya rasa Farikah teruja sebab saya duduk dekat sangat. Saya jauh sikit. Dia macam Malaysia hari ini begitu. Dan satu hari lagi sebelum kita menyambut Tahun Baru Cina, kita menyambut Tahun Harimau. And hopefully akan membawa lebih prosperity untuk rakyat Malaysia. Dan cerita tentang prosperity dan semangat keluarga Malaysia. Kita bersama satu keluarga ni yang bukan saja menyambut Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Ailadha, Christmas. Kesianlah kalau saya dah botak dah. Botak? Sinilah tepi. Baik, kita dah bersama dengan ini pasangan suami isteri Sebastian Lim dan juga Zian Lim. Dia sudah berkahwin 19 tahun. Itu satu untuk saya memang achievement. Saya nak, apakah rahsia untuk sampai 19 tahun tu? Rahsia dia, saya bagi dia makan, dia suka makan. Betul lah? Betul. Sebastian setuju? Setuju. Saya memang suka makan. Kalau Tahun Baru Cina ni memang makan macam-macam yang akan dihidangkan lah. Ya, macam-macam. Jadi macam mana persediaan Tahun Baru Cina? Ada orang kata set plan setiap tahun ke macam mana? Kita mula dengannya.
Saya ya. Okey, so setiap tahun preparation dia sama je. So mula-mula dalam 3 minggu sebelum Tahun Baru Cina tu kena pergi bank. Tukar notes baru kan. Sebab kalau bagi notes lama ni tak cun lah, tak on kan. Tak on, So kita akan dapatkan notes baru daripada bank. Lepas tu preparation in terms of baju anak-anak. Sebab in terms of culture budaya Cina, kita digalakkan pakai baju baru for the first few days kan. Mungkin at least 4 hari pertama, 5 hari pertama tu semua baju baru. Shopping lah kan. Lepas tu shopping untuk snacks, barang-barang makanan apa semua. Dan juga dekor lah. Untuk nampak macam sikit kan untuk sambut Tahun Baru Cina. Okey. Kita tahu Zian darah campur banyak ni. Ada Melayu, ada Thai. Semua dah bercampur. Okey, sebenarnya sebagai suami kan bagaimana mula-mula tu Zian masuk family kan nak tahu kenali budaya, adat orang Cina, masyarakat Cina bagaimana. Sebenarnya menjadi tulang belakang kepada Zian lah. I see. Isteri I ni dia special sikit. Sejak kecil dia memang suka budaya orang Cina lah. Okay, so biasa. Because kita duduk di Malaysia, kita tengok Astro, kita tengok TV. Banyak-banyak rancangan lah. Ada English program, ada Chinese program, ada Hindustan. Jadi ni yang paling dia gemar TVB, Hong Kong drama. Jadi dia macam ada Hong Kong superstar sikit lah. Tak ada lah. Tapi dia sudah biasalah dengan tengok culture lah, budaya orang Cina lah. Okay, makan pakai chopstick, kena panggil orang yang lebih tua daripada kita untuk makan dulu. Benda-benda macam ni lah. Ya, filial piety masih penting ya. Yes. Jadi dah 19 tahun hidup bersama-sama dan serasi bersama-sama. Jadi ingat tak dulu 19 tahun dulu apakah kesukaran yang dihadapi dari segi keserasian budaya itu? Apa yang paling memeranjatkan kalau nak sambut Tahun Baru Cina ni? Memeranjatkan lah. Atau macam mungkin tak biasa, benda yang mungkin kekok sikit. Mungkin untuk saya lah kan, sebab saya mungkin tu. Betul. Kan? Sebab dia dah sambut raya Cina dia kecil kan. Saya rasa untuk saya mungkin perbezaan culture tu, budaya tu sangat berbeza. Betul, saya memang tengok cerita Hong Kong suka kan, sebab semua lencai-lencai semua kan. Tapi in terms of budaya tu dia beza. Hong Kong punya budaya dengan Malaysia punya Chinese budaya beza. Saya rasa yang paling surprise waktu mula kahwin untuk kan kena safety untuk raya pertama, raya Cina yang pertama, biasanya kita sebagai menantu akan kena safety kepada elderly, kepada mak mertua, bapa mertua. So mula-mula tu rasa malu. Sebab dalam movie je kita tengok kan bagi safety macam ni. So nak get used to new budaya tu rasa pelik mula-mula, lepas tu dah lama-lama okeylah. Ya, begitu juga dengan Sebastian juga kan nanti. Pas tak? Pas. Oh, pas. 19 tahun mestilah pas kan. Sebab pertukaran tu budaya. Begitu juga dengan Sebastian kan. Nak adapt macam mana adat Melayu dan sebagainya. Baik, ini juga kita nak paparkan satu berkisah berkenaan dengan seorang guru ni dekat Kelantan. Jadi dia bangsa Cina, tapi dia tahu kalau orang Cina di sana dah ada asimilasi dengan orang Melayu dan sebagainya. Betul. Pandai, dia guru bahasa Melayu, betul sanjawi pun dia profesional. Bukan dia seorang saja ya. 4 adik-beradik semuanya guru. Lepas tu suami-suami mereka pun menjadi guru, anak pun menjadi guru bahasa Malaysia. Jadi kita saksikan cerita semangat keluarga Malaysia ini. Kita ke Pasir Mas, Kelantan untuk bersama dengan Cikgu Owi Kim Jim. Saksikan. Muafakat membawa berkat. Gambaran keluarga Malaysia dalam mencipta keharmonian kaum yang ada. Kemeriahan perayaan Tahun Baharu Cina bukan sahaja diraikan oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga pelbagai lapisan bangsa. Di negeri Kelantan misalnya, kebanyakan masyarakat Cinanya masih mengikut cara hidup dan budaya orang Melayu, termasuk fasih bertutur dialek Pantai Timur. Nak raya, pani kita pakai rasa tanglong lah. Owi Kim Jim, 59 tahun, berasal dari Kampung Sakar Pasir Mas, Kelantan. Bekas pesar guru bahasa Malaysia ini cukup ramah dalam kalangan penduduk setempat dengan kepetahannya berbahasa Melayu. Dah rasa tanglong ke apa, kita pakai masih pula.
Persiapan kali ini hanya disambut secara sederhana dengan menghias tanglong di kawasan sekitar rumah. Selain juadah istimewa, kuih muih tradisional juga antara yang perlu ada untuk tetamu yang bakal berkunjung. Jika sebelum ini, Kim Jim akan membuat sendiri kuih tradisional seperti kuih bakul. Namun, pada tahun ini, dia hanya membuat tempahan sahaja. Dia yang mesra disapa Cikgu Jim bukan sahaja dibantu oleh ahli keluarga, tetapi rakan-rakannya yang berbangsa Melayu juga ringan tulang memeriahkan suasana. Sebabnya kita tak ada rasa jadi tak ada rasa apa ni? Perbezaan antara kaum ni tak ada benda. Macam kita orang Melayu dengan orang Cina ni tak ada beza. Sama je. Kalau ada susah pun kita tolong. Kita susah pun dia bagi tolong. Contohnya macam musim buah. Kalau ada buah kita bagi sini. Lepas tu dia ada buah dia bawa pergi rumah kita. Macam itulah tak ada beza. Setiap ada perayaan mesti dia orang ajak saya datang sini. Lepas tu perayaan orang Melayu pun dia pergi rumah. Bagi saya memang sambutan kalau ada kawan-kawan daripada kaum lain datang tu memang kami sangat gembira, sangat berbesar hatilah. Kita beraya dalam suasana yang muhibah lah orang kata, sama-sama merayakan. Semua bangsa di Kelantan kita hidup dalam keadaan yang aman harmoni. Untuk hari yang pertama tu sebab kadang-kadang kita di Kelantan ni kawan-kawan Melayu pun ada datang, jadi saya biasa makanan tu saya tempah daripada orang Melayu lah. Macam kita tempah nasi dagang, laksa, supaya semua orang boleh makan makanan yang halal. Selain Cikgu Jim yang fasih berbahasa Melayu, bapanya Owi Ching Iu, 80 tahun, juga cukup terkenal dengan kemahiran membaca dan menulis tulisan Jawi. Kepakarannya ini diperolehi pada usia 9 tahun. Sewaktu di sekolah rendah lagi. Lebih istimewa lagi, dia menggunakan tulisan Jawi untuk kegunaan harian sehingga ke hari ini. Tidak kukuh ditelan zaman. Masa saya sekolah dulu, tahun 51 tu. Jadi saya masuknya sekolah nama sekolah Melayu Tendung. Tidak sekolah kebangsaan lagi. Sekolah Melayu Tendung. Nak boleh pandai itu tulis Jawi. Makan masa 5-6 tahun lah. Duk dijah 1, dijah 2 tu tak pandai lagi. Boleh gitu-gitu ya. Semoga kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina kali ini membawa 1001 makna buat mereka yang meraikannya. Dengan semangat harimau yang dibawa juga melambangkan semangat perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Itu keunikan dia. Meriahnya. Meriah. Zian tengok. Dia ada rasa dekat tu. Rasa dekat. Orang Kelantan ya. Kata setengah tai ada sini. Jadi dia tu rindu ni. Payah mu. Payah. Tapi itulah dia kan kalau di Kelantan masyarakat Cina dan juga Melayu memang dah bersatu. Betul, dah bersatu. Sebab macam saya pun dibesarkan di Besut. Besut tu border Terengganu dengan Kelantan. Tapi memang kecik Kelantan lah. Sebagai orang Besut. So kalau kat sana tak ada sangat perbezaan orang Melayu ke orang Cina ke. So dia punya profiling orang Kelantan. Bukan orang Melayu, bukan orang Cina. Dia orang Kelantan. Orang Kelantan. Orang Kelantan kita. Sebab tadi saya tengok Sebastian tengah tengok cerita tu tadi kan. Dia macam giling kepala sikit, dia macam tak percaya begitu. Jadi adakah anda rasa mungkin anda daripada Petaling Jaya kan, mungkin kawasan di bandar berbeza dengan kawasan kampung dari segi persepsi? Dia a bit different lah macam nak kata. Kita orang bandar ni we not as unified as the orang di Kelantan maybe lah. Semangat dia tak sama? Semangat actually we are getting a bit more harmonious lah in that sense lah, because
kita orang Malaysia, we all love public holiday. Semua pun celebrate. Okey. Ya, Okey. betul. Hari ini kita nak cakap pasal, nak tahu juga pasal makan. Sebab saya macam Nas pun dah bercampur kan. Dah tahu macam makan besar macam mana. Bagi kami, orang Melayu akan menganggap macam makan besar mesti kena besar punya. Makan yang ada ikan, ada semua penuh ni. Satu meja lah. Satu meja kan. Jadi bagaimana? Adakah itu memang kalau makan besar tahun baru Cina memang macam tu ke ataupun ikut? Adakah itu tradisi keluarga anda? Kebanyakan betul. Kebanyakan dia betul-betul perkataan makan besar tu betul-betul makan besar. Tapi dia ikut juga, dia ikut saiz keluarga tu. Kalau saiz keluarga tu biasanya setengah keluarga waktu reunion dinner dia akan ada semua cousins, uncle, auntie semua akan join sekali kan. Setengah keluarga dia macam tu. Setengah keluarga pula hanya keluarga yang terdekat je. Ayah, ibu dan juga adik-beradik. So makan besar tu dia saiz makan tu dia akan sebesar ahli keluarga. Sebesar ahli betul. keluarga. Okey. Ada je yang simple, macam keluarga kami simple lah. So cukup untuk untuk contoh 6 orang dekat meja tu makan apa yang ada sahaja. Tapi sebenarnya kebanyakan keluarga kawan-kawan boleh tengoklah dekat Instagram, dekat Facebook kan memang betul makan besar Meriah, lah. Meriah betul. Jadi bukan tahun baru Cina saja sebab betul kita pun berlainan budaya bersama-sama mendirikan takhta satu keluarga kan. Jadi macam mana pula dengan nak menyambut hari raya dia. Lepas tu kalau kita tengok media sosial, Christmas pun sama sekali disambutnya. Jadi ada rasa kesusahan di sana. Saya tahu ada rasa semangat tapi ada tak rasa macam, "Oi, susah betul lah banyak sangat perayaan ni." Benar tak Sebastian? Oh tak, I rasa sangat meriah. As Malaysian dapat merayakan all sorts of perayaan is fantastic lah. Sangat unik Fantastic lah. Compared to you tengok lah ada macam orang putih kan, they celebrate Thanksgiving, Christmas, New Year, then that's it lah. Itu saja. Itu sahaja. Kita sini many types of culture, many types of food lah. Dapat enjoy. So rasa memang meriah. So kalau tahun-tahun ni kan tahun harimau, ada tak kalau macam you punya kepercayaan ke apa ke, tahun ni kena hias macam ni sikit, dia ikut tahun ke ataupun tak kisah pun? Tak ada rasanya. Tak ada. Setakat Tak yang ada. kami Paling tahu tak tahu sebenarnya kalau tahu harimau ni kita kena sembelih harimau dan kita kena makan harimau. Astagfirullahaladzim. Okay, gurau-gurau saja di pagi ni. Jadi dalam kita masih berbicara dengan keluarga Lin kita di sini, kita nak kongsikan satu lagi inspirasi untuk anda, kaum Wisaya di Sabah, bagaimana mereka menyambut Tahun Baru Cina. Ya, kita saksikan. Keunikan etnik pelbagai kaum di Sabah antara yang sentiasa mencuri tumpuan dengan perayaan yang diraikan. Bagi keluarga besar yang berasal dari sandakan Sabah ini, kedatangan Tahun Baru Cina melambangkan titik permulaan bagi kehidupan yang lebih baik. Lebih istimewa, keluarga Pan Pit Ching ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan kepercayaan hasil perkahwinan campur. Seluruh ahli keluarganya akan pulang dan berkumpul bersama-sama setiap kali tibanya musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri, sambutan Hari Natal dan juga Tahun Baru Cina. Tiap Tahun Baru Cina kami berkumpul berkeluarga. Saya tiada masalah pilihan anak. Yang penting diorang bahagia. Anak-anak, cucu semua nampak banyak, cicit pun ada sudah, aku bahagia. Kebiasaannya semua ahli keluarga Pan Pit Ching, tidak kira sama ada yang tinggal jauh maupun dekat, akan berkumpul bagi menghadiri jamuan makan besar pada malam Tahun Baru. Aneka hidangan dan jenis masakan akan disediakan bagi meraihkan hari istimewa ini. Tahun ini saya punya masakan semua masakan Cina, tiada masakan Melayu. Tahun lalu ada kari, tahun ini tiada, semua Cina. Lebih meriah lagi, aktiviti bersama keluarga juga dilakukan dengan penuh adat tradisi masyarakat Cina. Mereka yang sudah berumah tangga akan memberi angpau kepada saudara mara dan sahabat yang masih muda sebagai lambang kebahagiaan yang berpanjangan. Bagi Pan dan suaminya, Gregory Asmal atau John, perbezaan agama dan kepercayaan bukanlah halangan mereka untuk meraihkan setiap perayaan. Sebaliknya, sikap saling menghormati setiap budaya dan etnik di Malaysia adalah kunci utama keluarganya kekal harmoni. Saya beragama Kristian dan saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina bagi pihak pada isteri saya.
dia menyambut Tahun Baru Cina pada tahun ini. Kami berpihak, saya bagi Kristian dan istri saya adalah Tahun Baru Cina dan anak-anak saya Muslim dan menyambut Hari Raya. Semua anak-anak saya berkumpul, saya pun rasa senang dan bahagia. Saya kini telah memeluk agama Islam pada tahun 1997. Disebabkan ibu saya berbangsa Cina, ayah saya berbangsa Filipino. Jadi setiap tahun ada perayaan Christmas, ada perayaan Tahun Baru Cina, ada sambut Hari Raya, kami akan sambut beramai-ramai seisi keluarga. Selamat Tahun Baru Cina daripada kami seisi keluarga tahun 2022. Semangat keluarga menyerah, kesian kongsi facai, kesian terhentak kepala pula, kesianlah budak tu. Tapi itulah dia semangat Tahun Baru Cina, Tahun Harimau dengan kaum Bisaya di Sabah dekat kawasan Beaufort, dengan kawasan Kampung Penyu di sana. Selalunya dia berkumpul di sana. Berbilang bangsa jugalah. Dan kalau tengok tadi keluarga tu ada yang dah masuk Islam dan sebagainya. Jadi kita nak tanya juga Sebastian dan juga Zian kan. Dari segi makanan ni kadang-kadang kan bila macam you all kan ada Melayu, ada ini dan sebagainya. Bagaimana menyediakan makanan yang semua boleh makan tanpa was-was macam tu? I see. I guess untuk family kita orang memang respect. Sebab dah tahu kan. Sebab memang kalau family I pun memang dah rojak sangat kan. Sebab ayah pun orang daripada Germany apa semua. So when I masuk family Sebastian pun faham. So respect. So waktu makan bersama memang halal food lah, halal food. Dan kalau waktu Tahun Baru Cina, tradisi untuk raya Cina pertama kan, hari pertama kita akan makan vegetarian food. So memang setiap tahun pergi rumah parents ataupun rumah relatif, memang hari raya Cina pertama tu memang vegetarian food. So senang untuk So adakah ini tradisi? I understand Sebastian orang Hakka difahamkan saya is tradition from my family side lah. Some ada Hakka they mungkin tak makan vegetarian lah, dia makan some traditional Hakka dishes macam tofu, mushroom, some herbal soup ke apa, I tak pastilah. But from my side memang yes, kita observe vegetarian on the first day. Tapi Zian dah pro masakan tu semua? Dah pro. Kan saya pun dulu tak berapa minat sangat, minat cerita Cina je tapi tak minat masakan Cina. Tapi dah kahwin dah dekat 2 dekad ni, sekarang dah memang dah tahu setiap tahun pun makan seakan-akan yang sama. So dah mindset okey, nanti kena makan ni boleh lah. Suami pun bahagia, perut pun kenyang. Itu antara kunci kepertahanan suatu perkahwinan 19 tahun. Tahniah kita ucapkan. Mungkin ada ucapan istimewa untuk rakyat Malaysia di luar sana sempena Tahun Baru Cina. Okay, selamat Tahun Baru Cina buat semua rakyat Malaysia yang menyambut Tahun Baru Cina. Saya rasa sebagai satu negara yang berbilang bangsa, amat penting untuk kita embrace each other's culture. Orang Cina lain, orang Melayu lain, orang India lain. So mungkin kita ambil opportunity untuk embrace this culture during festivities season macam ni. So selamat Tahun Baru Cina. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. And of course the silent man is a good man. Good man is a silent man. I campur sikit lah. Boleh. I want to wish all Malaysians a very happy Chinese New Year. Harap-harap tahun ini the number of COVID cases will drop tremendously lah. Then we all can go back to some form of normalism lah. Bagus. Diharap anda semua juga observe SOP pantau SOP anda apabila sisi keluarga. Tapi rumah terbuka dilarang untuk tahun ini. Jadi hanya keluarga yang terdekat saja. Baik. Alright. Terima kasih kepada Sebastian Lim dan Zian Lim. Moga-moga ini membawa tuah yang lebih banyak. Terutama kita ni yang berdepan dengan pandemik ni kan. Betul. Kong hei fat choi sin dan kuai lah. Alright, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, Farihah kita akan berkongsi kita macam mana jadi cantik di luar dan di dalam. Rambut. Semua Demi Syai. Gongsi ni. Hai, apa kabar
khabar semua? Nama saya Amber Chia. Saya nak mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua penonton-penonton dari Malaysia hari ini. Tahun ini adalah tahun harimau, tiger. Jadi saya harap tahun harimau ini, tiger ini akan menjadi tahun yang lebih bagus, lebih untuk semua. 新年快乐! Selamat menyambut Tahun Baru Cina buat seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Tahun Baru Cina 2022 ini. Semoga anda sihat dan semoga lebih lagi dalam tahun ini dan juga masa akan datang. Jangan lupa ke mana pun kita pergi, kita haruslah menjaga SOP. Jangan berkumpul ramai-ramai, sentiasa pakai mask dan semestinya jangan lupa scan MySejahtera kalau anda keluar ke tempat awam. Lagi sekali Jess ingin mengucapkan Kong Hei Fa Chai. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Aziz. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada yang meraihkannya. Kepada yang nak balik kampung tu berhati-hati di jalan raya biar lambat asalkan selamat. Okey? Selamat Tahun Baru Cina. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan bagaimana kita nak beri penjagaan yang rapi terhadap rambut kita ni. Kadang-kadang perempuan, lelaki, rambut ni makan mahkota. Jadi kita nak tahulah bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang membabitkan kita punya rambut ni. Kita nak terus bersama dengan Nur Atirah Samsudin, merupakan pegawai pemasaran jamu jelita. Assalamualaikum Atirah. Waalaikumsalam Faria, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Ni cakap kata ada produk untuk rambut ni. Kalau nak cantik dan sebagainya, ada banyak masalah apa semua. Macam mana, apa produk yang dibawa oleh jamu jelita? Betul tu. Hari ni sebenarnya berbeza sikit Faria. Sebab selalu kan Atirah datang Malaysia hari ini atau berada dalam Malaysia ini akan buatkan produk untuk jasa kesihatan, untuk kulit, untuk tubuh badan dan sebagainya. Tapi hari ni berbeza Faria sebab hari ni tak bawakan produk rambut. Tapi sebelum tu tak cakap dulu Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi, selamat sejahtera. So hari ni sebenarnya hari ni jamu jelita nak berkongsikan produk rambut khusus untuk anda. Sebab saya percaya kebanyakan dari kita bukan sekadar perlu jaga tubuh badan, jaga kulit. Tetapi bak kata Faria betul tadi, rambut ni mahkota. Jadi kita kena jaga rambut kita juga supaya orang bukan dia tengok kita punya kulit, yang punya badan, tapi rambut kita pun orang tengok. Jadi justru itu hari ini kita buatkan produk rambut dari jamu jelita. Dan produk pertama yang akan nak kongsi kepada anda adalah produk inai lebat. Yang mana produk ni khusus buat mereka yang ada masalah rambut beruban, Fariha. Sebab, atau percaya sebenarnya ramai dekat luar tu yang memang ada masalah rambut beruban. Dan mentaliti kita, orang selalu beranggapan bahawa uban hanya ada pada rambut buat orang yang dah berusia. Tapi silap. Sebab ramai je sebenarnya yang ada masalah rambut beruban dan di dalam usia yang masih muda. Dan benda ni sebenarnya merisaukan sebab bila kita ada uban di usia muda, kita akan nampak tua sebelum usia. Kita akan nampak macam tak kemas, nampak macam selekeh kan dalam keadaan kita masih muda tapi dah nampak berusia dan sebagainya. Jadi sebab tu hari ni saya nak share kepada anda, kenapa anda kena dapatkan produk inai lebat ni sebab terpercaya kalau kita nak dapatkan rawatan untuk atasi celah rambut kita ataupun uban dan sebagainya, kita ke salon pasti menelan belanja beratus-ratus. Confirm treatment untuk kita hitamkan rambut dan sebagainya, 200 ke atas, 100 ke atas. Tetapi dengan produk inai lebat dari jamu jelita, hanya RM25.9 saja. Sangat murah, harga mampu milik. Jadi sangat sesuai untuk anda dapatkan produk ini sebab produk ini akan bantu anda untuk hilangkan celah di rambut anda ataupun uban-uban dalam masa 10 minit saja. Dia jaminan Atirah dalam masa 10 minit saja. Dan produk ini sebenarnya selain harganya sangat murah, cara penggunaan pun sangat mudah. Hanya mencampurkan 2 botol yang kita sediakan dalam kotak. Dan produk ini sangat balai untuk anda dapatkan. Lepas tu kacau sampai rata. Kita boleh apply di permukaan hujung rambut hingga ke pangkal rambut. Dan anda boleh dapatkan produk inai lebat ni dan pakai produk inai lebat ni tanpa was-was sebab kita tidak menggunakan bahan daripada amonia. Jadi yang mana tahu tentang produk rambut ni pasti tahu amonia adalah bahan yang akan menyebabkan helaian rambut tidak bermaya, rambut akan menjadi rosak dan sebagainya. Tetapi dengan produk inai lebat hanya menggunakan bahan daripada inai, warna semula jadi. Kita gunakan juga buah zaitun, ada juga susu, ada juga buah noni, ginseng yang mana penggunaannya bukan saja untuk atasi masalah rambut anda yang beruban, tetapi dalam masa sama bantu anda untuk ada rambut yang lebih sihat. Dan sebenarnya inai lebat ni anda kena tahu, kenapa kita pilih bahan-bahan semula jadi sebab kita tak nak orang ada masalah rambut seperti bila dah inai rambut, ada rambut menggerbang, rambut rosak dan sebagainya. Jadi justru itu
Sebab tu kita menggunakan membahan semula jadi dalam produk inai lebat ni khusus untuk anda, dan kita jual dengan hanya RM25.9 saja, dan sekotak selalunya untuk penggunaan sekali pemakaian, bergantung panjang rambut, dan cara penggunaan sangat mudah. Anda boleh pakai tanpa was-was, dan produk ini semestinya produk yang boleh dipakai bukan sahaja lelaki, wanita pun boleh pakai sebab ada testimoni yang kongsikan dengan kami. Ini salah satu pakcik yang dah pakai produk inai lebat. Kalau kita tengok dulu, rambut dia beruban penuh di kepala, tetapi dengan pemakaian produk inai lebat berwarna hitam, rambut dia pun dah kehitaman, nampak lagi sihat, nampak lagi muda orang cakap. Jadi yang mana ada masalah rambut beruban atau memang sarankan untuk anda dapatkan produk inai lebat ni, dan pakai bersama tonik lebat produk kedua kita. Sebab kadang-kadang ada je bila rambut beruban, rambut gugur pula. Jadi yang mana ada masalah rambut gugur, dan selalu ada masalah kadang dekat lantai, bangun tidur dekat bantal. Yang perempuan pula rambut pun dah jarang. Daripada rambut asal macam ni dah jadi macam ni. Lelaki pun jadi macam ni pun ada. Kebotakan dan sebagainya. Tonik lebat adalah produk yang besar untuk anda pakai. Hanya spray di permukaan kulit kepala, lakukan urutan, dan produk ini akan bantu membaik pulih anda punya orang kata apa, helaian rambut, untuk tumbuhkan rambut dengan lebih sihat. Ramai yang pakai produk tonik lebat, anak rambut dah mula tumbuh dengan sihat. Jadi sebenarnya produk tonik lebat ni kenapa dia berbeza dengan produk di luar? Sebab kita menggunakan ekstrak dari biotin ataupun vitamin B7. Jadi vitamin B7 atau biotin ni akan merangsang sel penghasilan rambut baru dan juga bantu kita ada kulit kepala yang lebih sihat supaya rambut tu kuat di kulit kepala. Setengah orang memang ada masalah rambut guguran yang sangat teruk, yang mana tahu bila mandi rambut bersepah, jatuh dekat lantai, dekat bantal, bila kita ikat rambut yang perempuan tu, dekat getah rambut dan sebagainya. Jadi teman-teman sarankan anda untuk pakai tonik lebat ni sesuai untuk atasi masalah bau kulit kepala juga, sebab dalam ni ada ekstrak pudina, bau dia sangat segar dan boleh pakai 2 kali sehari. Dan seterusnya produk ketiga, shampoo lebat. Hari ni produk semua melengkapi satu sama lain. Shampoo lebat adalah produk shampoo formulasi 2 fungsi, shampoo dan juga perapi. Yang mana dalam produk ini kita hanya menggunakan bahan alami dari biji batik, ada aloe vera, ada gamat. Penggunaan shampoo lebat bantu melebatkan rambut, mencantikkan rambut anda, atasi masalah rambut menggerbang. Jadi ketiga-tiga produk ni sebenarnya anda boleh dapatkan secara online di www.jombai.my ataupun belian di kedai jamu dan juga kios kecantikan. Dan sebenarnya ada berita baik untuk anda sekarang, sempena Chinese New Year Sale, anda boleh dapatkan kesemua produk kami dengan diskaun sebanyak 30% di www.jombai.my. Dan secara ringkasnya, inai lebat berharga RM25, tonik lebat berharga RM25.90 dan shampoo lebat berharga RM27.90. Dan ketiga produk ni anda boleh dapatkan di kedai jamu dan secara online. Terima kasih Fariha. Terima kasih banyak Atira. Ini dia antara 3 produk yang dikeluarkan oleh Jamu Jelita untuk anda kalau misalnya nak ada usaha dan juga inisiatif untuk mengatasi masalah rambut secara alami. Baik, itu dia Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Selepas ini kita akan berehat seketika. Nanti kita nak kongsi sikit berkenaan dengan pelbagai informasi dalam MHI. Selepas ini. Okey, kita bersama lagi dalam Indonesia. Dah habis tadi? Dah habis dah ni. Jadi jangan lupa kepada kita yang nak menyambut Tahun Baru Cina pada hari esok. Inilah dia kita nak ingatkan SOP tetap. Kita tetapkan SOP untuk membantras wabak COVID-19 terutamanya Omicron. Apa yang dibenarkan? Kita boleh reunion dinner, makan bersama-sama boleh. Dan juga resepsi Tahun Baru Cina melibatkan kapasiti 50% saja. Jadi tak kisah apakah saiz rumah anda, hanya 50% kapasitinya sahaja. Dan untuk anda yang nak membuat upacara sembahyang di rumah ibadat, 1 Februari dan 2 Februari dibenarkan, tapi rumah terbuka tidak boleh. Tidak boleh. Dan dengarlah cakap Fariha ni, dia dah siap pakai seluar. Saya lupa ni nak pergi ni. Nak buat tarian singa ni. Tarian singa. Hebat betul lah. Jaga diri yang balik kampung. Drive carefully ya. Ya, saya. Esok. Jangan lupa, esok kita juga ada pelbagai pengisian, antaranya macam mana kita ada tarian naga besok. Kita ada bersada sedi dengan Dato' Andre Goh. Dato' Andre Goh ni, kalau kata penyanyi Baba dan Nyonya, warisannya inilah dia orangnya. Kepada Nas dan juga keluarga, terima kasih. Selamat Tahun Baru Cina juga ya nanti. Sinden Kuala. Jadi semangat keluarga Malaysia. Kita raikan Tahun Baru Cina bersama-sama dengan semangat yang begitu padu, insya-Allah. Jadi jangan lupa tahun harimau ini, hari-hari kita mau apa? Mau kesejahteraan untuk anda dan seisi keluarga. Makan elok-elok Jadi sahabat, selamat Tahun Baru Cina daripada kami, Tanda Pagar. Jaga diri.一起来跳。